Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan barisan nyatan kuasa surau As-Salihin, batu 15 penulangan, serta para jemaah dan penonton yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-samalah memanjatkan rasa bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dalam nikmat iman dan Islam. Masih lagi kita mampu untuk mentaati segala perintah Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalan kebenaran agamanya ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk pertemuan kali ini kuliah takmir online kita, yang mana kita telah pun membincangkan pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan tajuk besar kita, iaitu 5 perkara yang saling berkait dengan ilmu tauhid. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala yang merangkumi semua perkara di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun perkara yang Allah Ta'ala cipta, dan perjalanan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini semuanya di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Termasuklah perlakuan ataupun perbuatan makhluk yang bernama manusia ini, kita lah. Jadi semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala, sama ada dahulu, kini ataupun akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga telah membincangkan tentang khalqul af'al. Jadi Allah Ta'ala adalah pencipta kepada sekalian perbuatan. Jadi semua perbuatan kita selain daripada zat kita, diri kita, sifat kita, perbuatan kita juga adalah perbuatan kita, af'al kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita buat sebenarnya Allah yang membuat, Allah yang mengizinkan. Kita tak akan mampu nak membuat satu perkara kecuali bila mana Allah izinkan. Jadi khalqul af'al, Allah adalah pencipta segala perbuatan, termasuklah perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kita juga telah membincangkan tentang manatul jaza. Yang ketiga, tentang manatul jaza, iaitu tempat fokus yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala, pahala ataupun dosa. Kat mana? Sebab kita sebut semua benda yang kita buat Allah dah mengetahui. Bahkan perbuatan kita pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Lalu kenapa kita diberi dosa ataupun pahala di atas setiap perbuatan? Jadi kat sinilah kita nak tahu manatul jaza ini, iaitu bergantung kepada ikhtiar ataupun pilihan kita. Memang perbuatan yang kita buat Allah izinkan, sama ada kita nak buat baik ataupun nak buat buruk, Allah izinkan. Jadi Allah izinkan bermakna itu semua adalah atas kita kata kebenaran ataupun ciptaan perbuatan daripada Allah Ta'ala. Namun pilihan yang kita buat itulah yang menjadi fokus, yang menjadi titik ukuran kenapa seseorang itu diberikan pahala ataupun dosa. Ini juga kita dah bincangkan secara panjang lebar sebelum ini. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan sambung yang keempat dan yang kelima. Yang keempat dan yang kelima, iaitu berkaitan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana perkara ini salah satu daripada rukun iman. Termasuk dalam rukun iman kita yang keenam, iaitu beriman ataupun percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita redha dengan segala ketetapan Allah Ta'ala. Kita tidak bersangka buruk dan tidak menyalahkan Allah Ta'ala atas apa segala yang berlaku.
Jadi insya-Allah kita sambung matan yang ke-54. Qala musannif rahimahullah wa wajibun imanuna bil qadri wa bil qada kama ata fil khabar. Jadi yang wajib kita beriman, adalah dengan qadar dan qada seperti yang disebut dalam hadis. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat di sini pengarang mengatakan beriman dengan qada dan qadar ini adalah suatu rukun daripada rukun-rukun iman. Dalam hadis yang terkenal tentang rukun iman dan Islam disebut sebagai hadis Jibril yang masyhur, mengatakan bahawa Jibril telah bertanya kepada baginda Nabi SAW mengenai iman. Akhbirni anil iman. Jibril datang menyerupai seorang lelaki dengan berpakaian serba putih, kemudian datang duduk di hadapan Nabi lutut bertemu lutut, kemudian bertanya tentang beberapa soalan-soalan asas tentang agama Islam ni, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, kemudian bila berlakunya kiamat, tanda-tanda kiamat. Ini semua ni persoalan yang Jibril saja tanya di hadapan para sahabat untuk mengajar para sahabat, untuk memberitahu kepada kita juga. Jadi jawapan Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman. Jadi apa sabda Nabi? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman itu apa dia? Iman itu ialah kamu beriman ataupun percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan kepada qadar, kesemuanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Qadar ni takdir, takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi inilah maksud iman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, makna al-qadar, Nabi sebut apa dia? Wa qadari khairihi wa syarrihi. Makna al-qadar ialah Allah Ta'ala menjadikan sesuatu perkara menurut kadar tertentu dan ukuran tertentu. Jadi kadar tu Allah jadikan, Allah izinkan dia berlaku berdasarkan kadar-kadar yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah tentukan, dan ukuran-ukuran yang Allah tentukan. Sama ada dari segi bentuknya ataupun keadaannya, menurut apa yang telah didahului oleh ilmu Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui. Jadi semua yang berlaku dia ada kaitan, bermula daripada ilmu Allah Ta'ala. Bila kita bincang tentang qada dan qadar, tentang takdir, bahasa mudah kita sebut sebagai takdir. Jadi dia ada kaitan, berkait rapat dengan 3 sifat utama Allah Ta'ala. Yang kita belajar dalam sifat 20 tu ada. Yang pertama, dia terkait dengan ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, terkait dengan sifat iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, berkait dengan sifat kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Jadi Allah mampu untuk menjadikan apa yang dia kehendaki. Jadi 3 ni dia saling berkait. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, dalam erti kata lain, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara, ukuran dan masanya sebelum menjadikan perkara itu. Jadi sebelum berlaku sesuatu perkara itu, bahkan sebelum benda tu ada lagi. Ada riwayat yang mengatakan 40 tahun sebelum alam semesta ini dicipta telah pun siap catatan perjalanan qada dan qadar, ketetapan sesuatu benda itu. Jadi kita belum wujud, alam belum wujud lagi dah ada perjalanan cerita kita ni. Jadi Allah Maha mengetahui segala perkara, sama ada dari segi ukuran dia ke, masa dia ke, sifatnya ke, sebelum perkara itu jadi. Sebelum perkara itu berlaku pun Allah dah mengetahui. Macam hari ni kita lihat statistik COVID, meningkat. Esok tahu tuan-tuan berapa? Kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala dah tahu itu sejak azali. Jadi semua tu
di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Bila kes pandemik ni akan selesai, wallahu alam, kita tidak mengetahui, tetapi semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang berlaku hari ini, bila berlaku, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah Ta'ala, berdasarkan iradat Allah Ta'ala dan dengan kudrat kekuasaan Allah Ta'ala. Berlakulah seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman tidak ada istilah kebetulan. Tak ada benda yang berlaku secara kebetulan, melainkan memang semua Allah sengaja. Allah sengaja lakukan itu, dan ada hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku itu. Itu kebijaksanaan Allah pula. Atas kebijaksanaan Allah, Allah jadikan setiap yang berlaku itu dia ada hikmah-hikmah yang tertentu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkara tersebut yang telah diketahui oleh ilmunya bahawa perkara itu akan terjadi. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu itu menurut takdir yang telah ditentukan. Surah Al-Qamar ayat 49. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri menegaskan semua perkara yang berlaku di alam ini, sama ada baik ataupun buruk. Baik atau buruk itu pada nisbah kita lah. Di sisi Allah Ta'ala semuanya ada hikmah. Yang baik pun baik, yang buruk pun baik. Sebab apa? Dia ada hikmah-hikmah yang tertentu. Mustahil Allah Ta'ala jadikan perkara yang sia-sia. Jadi dia ada hikmah-hikmah yang tertentu bagi orang yang berfikir, yang berakal, dia akan dapat. Dan orang yang beriman ni dia tak ada masalah. Musibah ke, bala ke, nikmat ke, semuanya adalah jalan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untung dan peliknya orang beriman ni. Dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa jua ujian. Kesenangan ke, kesusahan ke, kesakitan ke, kesihatan ke, miskin ke, kaya ke, semuanya adalah jalan-jalan untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dan jalan-jalan itu adalah untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak, supaya dia dapat syurga Allah Ta'ala ini. Orang yang beriman, jadi dia beriman, dia yakin dengan qada dan qadar Allah Ta'ala ni adalah ketetapan Allah Ta'ala, dan dia akan merespon, bertindak balas dengan tindak balas yang positif, yang baik terhadap setiap ketetapan takdir Allah Ta'ala ini. Ini Allah Ta'ala sebut semua yang berlaku itu berdasarkan takdir, berdasarkan ukuran-ukuran yang Allah Ta'ala telah pun tetapkan. Maka setiap perkara yang telah ada, atau yang akan ada, atau yang sedang ada ini, Allah Ta'ala mengetahui akan kewujudannya sebelum ia ada, sebelum dia wujud lagi, sebelum alam ini wujud lagi dah ada dah, dan semuanya telah diketahui Allah Ta'ala. Allah tahu semua sifatnya, kemudian menjadikannya menurut apa yang didahului oleh ilmunya. Justeru setiap sesuatu itu tidaklah dijadikan secara mengejut ataupun kebetulan, bahkan menurut ketetapan yang Allah Ta'ala yang mendahului oleh ilmunya. Jadi tidak ada benda yang berlaku secara kebetulan, ataupun secara, kita sebut apa dia, istilahnya tu, projek-projek yang kita buat segera ni dia panggil apa? Ada satu istilah tu, ad hoc. Dia tak ada, dia bukan ad hoc punya projek, tak. Jadi memang perancangan ini sejak azali. Semua yang berlaku ini dia sejak azali, bukan benda-benda yang berlaku secara mengejut ataupun kebetulan. Sebab apa? Ini menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala. Seterusnya, qada. Tadi tu qadar. Qadar ialah apa dia? Semua perkara yang berlaku Allah Ta'ala jadikan menurut ukuran ataupun ketetapan yang telah pun diputuskan oleh Allah Ta'ala sejak azali. Sementara qada pula dari segi bahasa, berarti hukum. Qada ataupun biasa kita dengan qadi. Tok Kadi, orang panggil Tok Kadi kan. Dulu qadi ni ialah pemutus hukum. Jadi qada ni maksudnya apa? Bererti hukum. Dia memutuskan hukum. Maksudnya di sini bahawa Allah Ta'ala mengkehendaki beberapa perkara sejak azali menurut sifat tertentu yang kemudiannya ia nyata ketika perkara itu benar-benar ada.
Perkara ini kalau kita lihat dalam keadaan paling tegur dan sangat halus. Jadi tuan-tuan, qada di sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki beberapa perkara sejak azali. Allah dah putuskan, Allah dah tetapkan sejak azali sekian berlaku. Ukuran dia macam mana, sifatnya macam mana. Jadi hari ini Allah tetapkan dah sejak azali. Tahun 2020, tahun 2020 ni orang ingat dulu zaman wawasan 2020 Malaysia negara maju. Rupanya 2020 ni lah kita dilanda oleh musibah yang besar, iaitu COVID-19. Jadi tuan-tuan, kita lihat ini juga adalah salah satu daripada qada, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Jadi perkara ini kalau kita lihat dengan keadaan paling tegur dan sangat halus, kita akan nampak bahawa semua yang berlaku ini adalah suatu ketetapan sejak azali. Bila dia berlaku, disebut sebagai qadar. Allah lakukan seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak azali dahulu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia sebenarnya antara qada dan qadar ni dia masih lagi ada khilaf. Khilaf dalam menentukan ta'rifnya itu sendiri. Tapi secara umum maksudnya takdir lah. Takdir yang berlaku hari ini berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Para ulama ada menyebut mengenai qada dan qadar ini dengan satu makna. Ada juga dia tidak membezakan apa itu qada, apa itu qadar. Ada juga ulama yang menyebut qada dan qadar ini dengan satu makna, iaitu kehendak Allah Ta'ala dalam menjadikan sesuatu menurut keadaan-keadaan yang tertentu yang Allah Ta'ala dah tentukan, kemudian benar-benar mengadakannya menurut kehendaknya. Jadi ibaratnya, yang ini daripada kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, Syekh Abdul Rahman Habban Nakah, jilid 2. Jadi dia kata, ada juga ulama yang mengatakan qada dan qadar ni satu makna je. Satu makna apa dia? Kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu berdasarkan ketetapannya itu, kemudian dia berlakulah. Bila hari kejadian dia berlakulah seperti mana yang telah dikehendaki Allah Ta'ala. Dia ibarat kalau kita nak buat rumah tuan-tuan, kita nak buat rumah, biasanya nak kena ada apa? Kena lukis plan lah. Biasanya yang lukis plan ni ialah arkitek. Jadi arkitek dia akan lukis plan, kemudian dah siap plan dia tu, ukuran dia macam mana, bentuk macam mana, material dia macam mana, jenis-jenis, dah lengkap dah plan itu. Kemudian nak buat macam mana? Plan ni dah siap awal, dah siap awal dah. Kemudian plan ini akan diberikan kepada engineer, yang mana engineer ni dengan tim dia, kontraktor binaan tu akan buat, akan bina seperti mana yang telah dirancang berdasarkan plan tadi tu. Jadi ini kita nak bagi gambaran mudah lah untuk kita faham sebagai gambarannya itu. Jadi semua binaan yang dilakukan pada hari kejadian yang ditetapkan itu adalah berdasarkan plan yang telah dilukis oleh arkitek dulu. Itu jadi kita nak kata di sini apa dia? Allah dah tetapkan, ibarat qada itu ialah arkitek yang lukis plan semua dengan spek-spek yang tertentu. Kemudian qadar itu ialah serahan plan itu kepada engineer untuk memantau kerja-kerja oleh kontraktor. Pastikan dia buat berdasarkan plan yang telah ditetapkan tu. Spek kena ikut, ukuran kena ikut. Jadi sifat-sifat dia semuanya itu. Jadi ini sebagai perbandingan, sebagai perbandingan umum untuk kita nampak antara qada dan qadar. Walaupun ada juga ulama yang mentafsirkan terbalik. Ada yang mengatakan qadar itu ialah ketetapan, qada itu ialah apabila dia berlaku. Dan ada juga yang ketiga ni mengatakan qada dan qadar ni sama makna, iaitu kehendak Allah Ta'ala, seperti mana yang kita sebutkan tadi tu, pendapat oleh Syekh Abdul Rahman Habban Nakah ni. Jadi dia ada khilaf, tapi secara umumnya ataupun secara rangkumannya, qada dan qadar ni adalah istilah kita takdir. Takdir yang berlaku berdasarkan kehendak Allah Ta'ala yang telah pun ditetapkan sejak azali. Jadi perkara yang ada dalam alam ini ada terlalu banyak. Semua benda ni adalah dah ditetapkan
telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala semua, bukan saja perjalanan hidup manusia dan juga jin, bahkan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan alam, cakrawala di angkasa lepas, semua perkara ini, perjalanan, pergerakan, kita kata apa, hidup mereka itu telah pun ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala, dan dengan kuasa Allah Ta'ala dia berlaku seperti mana yang dikehendaki. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi dalam alam ini terlalu banyak benda-benda ataupun perkara-perkara tidak terkira, sama ada benda-benda, sifat-sifat dan ukuran-ukuran. Namun perkara yang berkait dengan manusia ada dua. Perkara yang berkait dengan manusia tentang qada dan qadar ni ada dua. Ada dua benda. Jadi kita lihat perkara yang ada di alam ini. Pertama sekali, pertama, satu bentuk yang mana manusia tidak ada pilihan mengenainya. Manusia tidak ada pilihan. Yang ini Allah dah tetapkan dah. Tidak boleh lagi nak diubah. Contohnya, hari kelahiran. Bila kita lahir, kat mana kita lahir, boleh pilih tuan-tuan? Tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih mak, tak boleh nak pilih ayah. Boleh pilih? Tak boleh. Okey. Lahir-lahir kita tahu, inilah mak kita, inilah ayah kita. Kat sinilah kita lahir. Lahir-lahir kita ni bangsa Melayu, bukan kita pilih. Aku nak pilih lahir nanti menjadi orang Arab, tak boleh. Jadi Mak Saleh hidung pacak, tak boleh. Tak nak jadi negro, tak boleh. Jadi kita tak ada pilihan dalam perkara ini. Warna kulit kita, tinggi kita, tak boleh pilih. Sakit yang menimpa tanpa sebab daripadanya dan lain-lain, kita tak boleh nak pilih. Ada orang duduk satu rumah, semua positif kecuali seorang. Boleh pilih tuan-tuan? Kalau boleh pilih, kita tak nak pilih. Yang positif tu pun dia tak pilih, yang negatif tu pun dia tak pilih. Jadi semua ni penyakit-penyakit yang menimpa tanpa sebab daripadanya. Semua ini tidaklah dikira dosa daripadanya. Sebab apa? Kita tidak ada pilihan. Seperti mana kita bincangkan tentang manatul jaza, poin yang ketiga sebelum ini, yang menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala dosa dan pahala itu apa dia? Apabila kita buat satu benda itu, kita boleh pilih. Kita buat itu dengan pilihan kita, ikhtiar kita, maka di situ ada dosa dan pahala. Tapi kalau sesuatu perbuatan yang kita buat, contohnya apa yang kita buat? Bernafas. Kita bernafas. Boleh pilih tak nak bernafas? Tak boleh tuan-tuan, mati kita. Tak boleh pilih, tak boleh pilih. Jadi berdosa tak kalau bernafas? Tak ada kaitan dosa pahala. Sebab itu di luar daripada pilihan. Begitu juga tadi, tinggi kita, rendah ke, gemuk kurus tu mungkin boleh pilih lagi tuan-tuan. Sebab apa? Bergantung kepada makanan. Kalau kita diet, itu masih lagi boleh pilih. Tapi itu juga tidak ada kaitan dengan dosa pahala, kecuali kalau kita makan benda-benda yang haram. Tapi saiz badan kita itu tidak ada kaitan dosa dan pahala. Itu yang pertama, benda-benda yang manusia ini tidak ada pilihan. Kemudian yang kedua, suatu bentuk lagi di mana seseorang itu boleh membuat pilihan mengenai perkara tersebut. Sesuatu perbuatan kita yang kita boleh pilih. Apa dia tuan-tuan? Banyaklah. Kita nak makan apa, kita nak malas ke, nak rajin ke, kita nak buat ibadah ke, kita nak buat dosa ke, maksiat ke, yang ini kita boleh pilih. Jika dia memilih perkara baik, dia akan mendapat pahala, dan jika dia pilih perkara yang jahat, dia akan dapat dosa. Dan Allah dah hantar dah Nabi dan Rasul untuk bimbing kita. Allah turunkan lagi kitab-kitab Allah Ta'ala zaman kita ni, Al-Quranul Karim, sebagai pedoman, panduan, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan bawa kita ke syurga, mana jalan bawa kita ke neraka. Allah dah ajar kita, Allah dah terangkan. Kemudian Allah Ta'ala bagi kita kuasa untuk memilih. Maka kita pun memilih berdasarkan apa yang kita kehendaki, bukan dipaksa. Kalau dipaksa tak kira dosa, seperti mana kita dah bincangkan dulu dalam perkara manatul jaza, mana Nabi sebut dalam beberapa hadis, rufi'al qalam an salasin, diangkat pena itu daripada 3 golongan: kanak-kanak sehingga dia dewasa, sehingga dia cukup umur; orang yang gila sehingga dia sihat, waras kembali;
kemudian orang yang tidur sehingga dia jaga. Jadi kenapa tiga ni, tiga golongan ni tidak dicatat dosa ataupun pahala? Sebab mereka buat itu bukan dengan pilihan ataupun pilihan yang sempurna. Kanak-kanak ni akalnya tidak matang lagi. Orang gila ni memang tak waras dah. Orang yang tidur pula memang tak sedar. Jadi walaupun dia buat sesuatu perbuatan ketika dalam keadaan yang tiga ini, tetapi dia buat itu bukanlah dengan pilihan dia yang sempurna. Begitu juga orang yang dipaksa. Letak pistol nak tembak. Kalau tak nak kena tembak, makan siang hari Ramadan. Jadi dia pun makan sebab terpaksa. Dosa tak? Tak dosa lah tuan-tuan. Kecuali yang mengugutnya tu kanak-kanak umur 2 tahun. Pistol pula pistol mainan. Yang itu kena tengok tahap paksa pula. Jadi dalam syarak ni, istilah paksa tu pun dia kena lihat dulu bagaimana kadar paksaan itu. Mampu lawan ke tak mampu lawan. Bukan sekadar paksa mulut macam tu saja tak. Macam kisah Ammar bin Yasir dulu. Ketika mana ibu dan ayahnya, keluarga Yasir telah dibunuh di hadapan matanya maknya Sumayyah, wanita pertama yang syahid. Kemudian ayahnya Yasir dibunuh di hadapan matanya. Kemudian dia diugut untuk mengucapkan kalimah kufur. Dia pun terpaksa sebab nak menyelamatkan nyawanya itu. Dia ucapkan dengan keadaan tidak redha. Dia bukan nak, tapi dia terpaksa. Kemudian dia bimbang mengadu pada Nabi, dan Nabi membenarkan iman dia itu. Nabi tidak mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Jadi tuan-tuan, ini dalil. Dalil apa dia? Satu perbuatan yang kita buat bukan dengan pilihan kita yang sempurna, bermakna kita tidaklah dikira dosa, ataupun tidak ada sabitan dosa pahala pada ketika itu. Jadi ini dua jenis takdir. Yang pertama, takdir Allah Ta'ala yang kita tak boleh pilih. Seperti mana, kat mana kita lahir, di mana kita lahir, hari apa, keluarga mak ayah kita macam mana. Jadi ini jenis-jenis takdir yang tak boleh pilih. Yang kedua tadi ialah yang kita boleh pilih. Kebanyakan dalam kehidupan ni yang kita boleh pilih. Nak jadi baik ke nak jadi jahat, nak beriman ke nak kufur, nak jadi rajin ke nak jadi malas. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang kita mampu pilih dan ada sabitan dosa pahala daripada perbuatan tersebut. Memang benar pilihan seseorang itu tentunya menyamai apa yang ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita pilih pun semua itu adalah termasuk dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, termasuk dalam ilmu Allah Ta'ala. Namun perkara ini kembali kepada halusnya ilmu Allah Ta'ala. Halusnya ilmu Allah Ta'ala, qadar dan juga qadanya. Dan bukannya manusia itu melihat dan mengetahui qada dan qadar. Tak boleh nak buat. Kenapa malas ni? Inilah ketetapan Allah. Seolah-olah kita dah lihat ke? Dah lihat ke ketetapan Allah Ta'ala tu, qada dan qadar Allah Ta'ala? Tak. Kita tak tahu pun. Jadi tak boleh nak terus sabitkan diri inilah takdir Allah Ta'ala. Sedangkan kita masih lagi boleh memilih. Bila kita dah pilih, itulah qadanya. Itulah ketetapan Allah Ta'ala. Jadi orang yang bersedekah tidak melihat kepada qada ataupun qadar Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Dia tak tahu pun qada dan qadar Allah Ta'ala. Tapi dia bersedekah. Kemudian dia membuat apa yang dilihatnya itu. Bila dia rasa nak bersedekah, dia pun buat. Bahkan dia pula rasa suka, gemar dalam hatinya itu untuk melakukan sedekah tadi itu ataupun kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu dia memilih untuk memberikan hartanya itu, maka dia mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Inilah ketetapannya. Inilah dia bukan dia tengok kemudian dia buat. Dia tengok takdir dia kemudian dia buat seperti mana takdir dia. Tak, kita tak tahu. Kita tidak mengetahui apakah yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala atas qada dan qadar kita. Lalu apa yang kita buat, kita pilih. Bila kita pilih, kita buat, yang itulah takdir kita. Jadi sebelum kita buat, kita pun tidak mengetahui. Jadi kita buat itu juga di atas pilihan atas pilihan kita itu juga atas qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka dia pun mendapat pahala. Dan begitulah sebaliknya, iaitu seseorang apabila dia mahu melakukan maksiat ataupun dosa kezaliman. Contohnya seseorang yang membunuh secara zalim. Jadi seorang pembunuh itu, adakah dia melihat qada dan qadarnya?
Dia pun tak tahu bagaimana takdir kehidupannya. Lalu dia pilih untuk membunuh. Dia pilih untuk membunuh, menjadi pembunuh upahan, memilih untuk melakukan maksiat dan juga kezaliman. Bahkan dia pula ada rasa gemar. Dia bukan buat secara terpaksa. Dia rasa seronok dengan kejahatan yang dia buat. Rasa gemar dalam dirinya untuk berbuat kejahatan itu. Nafsu, tuan-tuan, benda nafsu ni dia menyeronokkan. Makin kita buat, makin kita rasa gian. Benda-benda maksiat ni jadi gian, tuan-tuan. Jadi dia rasa seronok dengan kejahatan yang dia buat, lalu dia terus melakukan pembunuhan kejahatannya itu, lalu dia dihukumkan dosa atas perbuatannya. Ini takdir yang dipilih. Inilah takdir yang dipilih, seperti mana ketetapan. Allah tahu dia akan pilih apa. Jadi ulama membuat perbandingan dalam perkara ini, dan tentunya Allah Ta'ala itu maha suci daripada penyerupaan, kerana firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada segala perbandingan. Wallahu'alam. Ini kita akan bincangkan nanti pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berhenti kat sini dulu. Kita nak faham dulu beberapa perkara asas dalam qada dan qadar Allah Ta'ala itu. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif ni juga ada khilaf, tapi kat sini dipegang qada itu ialah suatu sesuatu yang diputuskan oleh Allah Ta'ala sejak azali, berdasarkan ukuran-ukuran ataupun dia punya spek-spek yang tertentu. Adapun kadar pula ialah ketika mana Allah Ta'ala jadikan, sampai waktunya Allah Ta'ala pun dengan kuasanya, dengan iradanya menjadikan sesuatu itu seperti mana yang telah diputuskan sejak azali itu. Inilah antara ta'rif. Walaupun ada yang mengatakan sama je dua-dua tu. Qada dan qadar itu ialah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan sejak azali. Itu yang pertama berkaitan dengan ta'rif. Kemudian kesimpulan yang kedua berdasarkan pengajian kita malam ini, iaitu semua alam ini dia tertaluk dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Cuma manusia ni dia ada dua. Yang lain tu dia tak ada pilihan. Makhluk-makhluk yang lain dia tidak ada pilihan. Adapun manusia ni dia ada pilihan. Dia ada pilihan. Nanti kita akan lihat nanti perbahasan tentang qada muallaq dan juga mubram. Mubram ni yang tetap permanen, tak boleh nak diubah. Muallaq ni yang boleh diubah dengan usaha ataupun dengan doa. Jadi kat situ kita nampak manusia ni dia boleh membuat pilihan, dan pilihan itulah yang menentukan dosa ataupun pahalanya itu, dan semua itu adalah qada dan qadar yang Allah Ta'ala telah pun tetapkan. Wallahu'alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan ada manfaat ilmu yang boleh kita dapat dan dapat mencerahkan lagi kefahaman kita, khususnya berkaitan dengan rukun iman yang ke-6 ini, iaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.